Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. Masalah 292. Masuk ke dalam Kaabah itu adakah disuruh oleh syarak? Masuk dalam Kaabah. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala dalam Syarhil Muhazzab, disunatkan masuk ke Kaabah dan sembahyang di dalam. Mana-mana ialah masyru', disyarakkan. Dan sekurang-kurang sembahyang yang sahaja dikerjakan di dalamnya ialah 2 rakaat. Masuk dalam Kaabah, ke sembahyang 2 rakaat. Mana-mana menghadap pun tahu. Sebab di dalam Kaabah ada dinding semua. Pihak mana pun tahu. Bahasa tu dia buat teka-teki apa? Dalam keadaan manakah yang mana sembahyang tu sah? Keadaan imam ke belakang daripada makmum. Kita sembahyang berjamaah, makruh kalau tumit imam dengan itu sama. Kalau tumit makmum ke depan, batal sembahyang makmum. Tapi satu masalah, sah. Imam, makmum lebih ke depan. Salah mana? Kaabah. Ya. Tapi pihak lain lah. Dia adalah 4 pihak kan. Pihak yang ni adalah jadi mana kedudukan imam, tumit imam tadi katakan 3 hasta daripada dinding Kaabah. Tapi 3 pihak yang lain tadi makmum tu rapat 2 hasta setengah. Mana dia duduk dekat? Hukum dia sah sebab pihak lain. Ya, kalau pihak imam tak boleh. Ya, pihak imam ni kita duduk dalam belakang imam, kita potong tadi lah. Tapi pihak yang lain sebab depan dekat imam. Jadi ke depan itu tak apa. Itu sah hukum. Daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak Sa'ad Bilal. Ditanya Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, di mana sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dalam Kaabah ini. Maka memperlihatkan dia oleh Sayyidina Bilal, dia tunjukkan akan tempat yang telah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat Rasulullah sembahyang dalam Kaabah. Dan tiada ditanyai akan dia katanya, dan adalah Ibnu Umar apabila masuk ia akan Baitullah berjalan ia ke pihak mukanya dan dijadikan pintu itu pihak belakang. Bermakna di mana tepat pintu belakang. Kemudian berjalan ia hingga adalah antara dinding Kaabah itu hampir 3 hasta. Itu masalah sutra ya. Dalam hadis maknanya sunat kita bila sembahyang kena ada sutra atau sutra penghadang depan. Maka dalam hadis letakkan tabani pada jidar. Kalau tidak boleh penasal tongkat. Kalau tidak boleh benda yang tinggi 2/3 hasta. Kalau tak ada juga padang lapang semua, nak ada gali khut. Mana khutut mana garisan. Setengah kata begini, setengah kata jarak ni. Jadi kalau sekiranya sudah ada jidar, jarak dia pula syarat dia ialah 3 hasta daripada tumit. Setengah ulama mengatakan daripada ujung kaki, tapi kalau muktamad tumit sampai ke jidar 3 hasta. Jadi kalau orang lalu ditahan, kalau dia tolak jatuh orang tu, kalau mati, orang Melayu panggil mati orang mati kata. Kalau dia kata mana mati dia ada hak, dia tak boleh ambil hukum bunuh badan tadi, mati saja pergi itu besar dengan tengah semayang ya. Dia tengah semayang ni dia pun nak minta tertahan, jadi dia juga dia tolak, takdirnya jatuh meninggal tu kesalahan ni, tak ada kena bunuh badan, tak ada apa itu besar dia. Dan Nabi nyatakan lebih baik kau berhenti 40 tahun daripada kau melintas depan orang semayang yang cukup syarat sutra ni ya. Bagi semayang kena cek sutra. Tapi kalau dia semayang silap, dia tak silap dia lalu. Depan ada dinding semua, dia pergi semayang depan pintu. Itu silap dia, lalu tak ada apa tu. Ya. Itu salah dia jahil yang pergi semayang depan. Depan ada kosong banyak lagi kan. Itu mana untuk sutra. Sehingga berdepan 2 masalah, sutra dengan saf awan mana nak raih. Ya, macam suara kita dia ada mihrab kan. Tengah-tengah tempat semayang, dia tak ada mihrab, tempat segi betul. Bila tempat segi betul, imam duduk depan. Saf pertama, dah jauh tu kan 6 hasta dengan dinding. Kecuali orang belakang imam je. Sutra dia ialah imam. Yang di belakang. Sekarang kalau kita duduk saf awal, fadilat dia besar. Ya, tapi tak dapat sutra. Kalau kita duduk saf 2 ada sutra, makmum saf pertama tu sutra dia. Ya, jadi ketika itu kalau ta'arud bertentang itu maka afdal dia duduk saf pertama. Saf awal bila bertemu sutra, saf pertama lebih diraihkanlah. Sebab tu sahabat tadi cari tempat sekira jarak 3 hasta. Ya. Maka dari kelebihan itu. Kemudian sembahyang ia menuju akan tempat yang mukhabar akan dia oleh Sayyidina Bilal. Di mana tempat sembahyang Rasulullah SAW. Maksud dia apa? Sini dan mara terjemah dia adalah Nabi ada sembahyang dalam Kaabah. Itu tajuk itu tu. Yang hukum dalam sembahyang Kaabah adalah sunat sebab dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan dia oleh Imam Bukhari dan Sahih. Berarti Imam Syafi'i kata iza sahal hadis bahwa mazhabi. Wa iza ra'ayna sahibul bin yamshi 'alan ma qabil. Imam Syafi'i kata iza sahal hadis, apabila hadis itu sahih, itulah mazhab. Wa iza ra'ayna sahibul bin yamshi 'alan ma qabil. Kalau kita tengok ada orang bid'ah yang di jalan atari, sedangkan dia beramal bukan dengan hadis yang betul, maka tendang tak pakai itu macam. Bermakna mazhab Imam Syafi'i dibina dengan hadis-hadis yang sahih. Yang dia belakang dia tak nak pakai mazhab. Dia tak nak pakai mazhab, dia pakai hadis sahih nanti. Benda yang pandai nama Imam Syafi'i, kau buat apa 3-4 hadis. Ya, dia dah sekarang macam-macam. Kita nak ikut Rasulullah, bukan ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tu hak hadis tu. Ya, dia bapak kau katanya. Kau nak main kasau ni. Kau Imam Syafi'i dia bapak kau. Imam Syafi'i dah terang dia kata iza sahal hadis kan. Sebab Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari kendian Imam Bukhari Muslim kendian dan Imam Syafi'i lagi dulu sebab tak ada dalam riwayat kitab semua rawahul Bukhari Muslim mana ada. Imam Bukhari Muslim orang kendian. Ya, Imam Syafi'i dah dahulu, Imam Syafi'i dah tak ada, dah baru lahir Imam Bukhari Muslim kendian. Masalah 293. Masuk Kaabah itu dengan khutbah. Dan kata Imam Nawawi dalam Syarhil Muhazzab, Majmu' Syarah Muhazzab, dia ada 20 kulit kan. Tebal-tebal. Kalau baca laju setahun satu katam 20 tahun lebih. Tapi Imam Nawawi tak habis katam, 3 suku dia berkan katam. Yang kemudian dia sambung oleh Tajusuki. Imam Nawawi ulama sahabat tapi umur dia tak panjang. 40 tahun dia wafat. Tapi kitab dia 100 tahun umur dan tak boleh tulis lagi ni. Cukup banyak. Karamat juga banyak. Imam An-Nawawi, seorang ulama hadis yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan kata Imam An-Nawawi dalam Syarhil Muhazzab, ia ini satu cawangan, itu far'an, satu far'an
Segianya bagi orang yang masuk ke dalam Kaabah, bahawa adalah ia tawaduk lagi khusyuk. Dan bukan Kaabah tak ada masjid begitu. Ya sengaja daripada adab kita masuk rumah Allah Ta'ala. Masjid, ya rumah Tuhan semua. Masuk bukan Tuhan duduk dalam tu, rumah dengan rumah tempat ibadat kepada Tuhan. Rumah ibadat kepada Allah Ta'ala, bukan Tuhan duduk dalam tu. Allah Ta'ala la yattakhidz mahal. Kita mengambil tempat ya, dan tak dilingkung oleh zaman, oleh masa. Sebab masa dan tempat ada makhluk kejadian Tuhan. Ya. Tuhan yang mengurus dia, bukan Tuhan dibelenggu oleh makhluk. Ya. Sebab segala sifat yang layak bagi makhluk, mana Allahu mukhalifun lizali. Apa saja sifat dipakai makhluk, depan, belakang, kiri, kanan, dalam, luar, semua bertempat, itu muharun ala Allah. Ya ta'ala Allahu uluwan kabirah. Maha suci Tuhan daripada serupa dengan makhluk, sama zatnya, sifatnya atau af'al. Jadi masuk dengan tawaduk ya kepada Allah Ta'ala. Bukan tawaduk kepada tempat tu. Macam kita sembahyang tahiyatul masjid tu, makna dia apa dibahas dalam kifayat dalam masalah Baitul Iqtisad. Maksud dikata tahiyatul masjid ai tahiyatul rabbil masjid. Kita memberi penghormatan pada tuan masjid. Siapa tuan masjid? Allah Ta'ala. Jangan kita sembah masjid, syirik kan. Kita masuk masjid tahiyat tu mana membesarkan rumah Allah, mana membesarkan tuan rumah ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud. Jadi masuk dengan khusyuk dan khata', anggota dan hati kita kepada Allah Ta'ala, yang menzahirkan fakir kita, hina kita dengan dia. Dan barang yang disebutkan dengan dia oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata kita ajaban lil mar'il muslim idza dakhala al-Ka'bah kaifa yarfa'u basar. Masyaallah. Kira asal ya da'u zalik ijlalan lillahi ta'ala wa zaman wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalaqa basarahu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Ajaban, hairan aku, pelik, kata isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hairan aku bagi orang Islam, orang yang mukmin masuk, bila masuk ia kepada Kaabah, betapa ia mengangkat akan matanya memandang ke pihak atap masjid Baitullah. Masuk pandang heran tu. Masuk tunduk bawah. Betul mazhab Syafi'i kita, bila sembahyang sunat pandang tempat sujud. Tempat sujud kita letak dahi kita. Tempat sujud tempat orang pijak kan. Tempat orang pijak, orang lacak tu sembangkan dahi kita. Itu mana lambang tawaduk. Sebab bila kita tawaduk, Tuhan angkat martabat. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk bermakna apa? Tuhan angkat martabat. Wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang takabur, maka Tuhan jatuhkan dia. Ya. Jadi tawaduk, bila orang tawaduk bermakna apa? Qalbi dia ada zauq dengan azamatillah. Itu mana tawaduk? Mutawadhi' mana orang yang qalbi dia ada sentuhan zauq dengan kebesaran Tuhan. Itu mana tawaduk? Ya, tawaduk al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudil azamatillah. Tawaduk itu sebenarnya adalah benda yang jadi daripada nasyi'an min syuhud, daripada musyahadah qalbi dia kepada azamah, kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Itu boleh tunduk serta tunduk dalam qalbi. Itu dipanggil mutawadhi', orang yang tawaduk. Jadi hairan kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, mereka yang masuk dalam Kaabah tu boleh pandang tahta macam seronok nak melawat. Oh, jangan ke tempat mulia ni. Memandang ke pihak atap Baitullah, ya, mengatakan demikian itu kerana membesarkan bagi Allah Ta'ala dan meninggikan ia akan dia, membesarkan martabat ketuhanan. Jadi masuk Rasulullah SAW akan Kaabah, ya, tiada memaling ia penglihatan yang di tempat sujud hingga keluar ia, masya-Allah. Setelah masuk masjid, masuk Kaabah tunduk, tak paling ke kanan tunduk. Tawaduk baginda kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah di mana, ya. Dan pula Kaabah itu tempat yang lebih mulia daripada sekalian bumi, ya. Dan tempat rahmat dan tempat aman, dan biar masuk ke dalamnya dengan tiada berkasut. Jangan dengan kasut-kasut tadi, itu kurang ajar orang ni. Dan kalau lagi haram pun. Dan sembahyang pada tempat yang disebutkan dia oleh Ibnu Umar pada hadis dalam masalah 292, dan itulah bertentangan dengan pintu Kaabah, ya, sejajar dengan pintu Kaabah, sekira-kira 3 hasta. Masuk Kaabah 3 hasta daripada dinding yang bertentangan dengan pintu, sejajar dengan pintu Kaabah atau tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Masalah 294. Sembahyang apakah yang afdal disembahyangkan dalam Kaabah? Ya, jadi dua hukum. Tadi sembahyang, diri sembahyang, kita sebut sembahyang apa asal sembahyang ni. Maka dipanggil satu sunat dia dapat. Kemudian apa nak sembahyang tu? Taubat ke? Bayar apa ke? Tengok. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Majmu', bahawasanya mazhab kita, ya, mazhab kita harus sembahyang fardu dan sunat dalam Kaabah. Tak kira apa sembahyang dia lah. Ya, boleh berlaku. Mana sebab boleh. Dan yang sunat dalam itu lebih afdal daripada sembahyang di luar. Dan begitu juga sembahyang yang tiada diharapkan baginya jamaah. Dan disunatkan banyak masuk ke dalam hijr. Dan sembahyang dalam ni, kata lengkung hijr. Dan berdoa kerana bahawasanya ialah jumlah daripada Baitullah. Atas setengahnya dan bahawasanya doa itu mustajab di dalamnya, ya, kawasan hijr tempat lengkung. Itu di antara beberapa hukum yang turunkan sunat. Itu sembahyang dalam Kaabah. Dan satu lagi masalah bid'ah yang ditakuti tertipu daya orang-orang haji dan awam. Diadakan orang Kaabah itu. Apa dia? Kata Imam Nawawi dalam Syarh Muzhab, apabila masuk seorang akan Kaabah, maka hendaklah ia jaga sehabis-habis jaga daripada tertipu daya dengan barang yang direka-reka oleh orang-orang penyesat di dalam Kaabah, ya, mukarramah itu. Dan kata Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullah ta'ala, Ibn Salah guru Imam Nawawi, telah diada-adakan oleh setengah orang, ya, jahat lagi penipu pada Kaabah Al-Mukarramah itu dua perkara. Iaitulah batal lagi besar mudaratnya atas orang awam. Pertama apa? Yang pertama, satu barang dinamakan mereka itu dengan Al-Urwatul Wusqa, ya, ia apa, satu tempat tinggi daripada dinding Baitullah, ialah bertentangan dengan pintu Baitullah, dia tinggi sikit, maka menamai mereka itu akan dia dengan Al-Urwatul Wusqa.
Maka berkata mereka siapa-siapa dapat mencapai akan dia, ya, maka sungguhnya dapatlah ia berpegang dengan punca yang kukuh. Dekat di nas itu. Kalau dapat pegang tempat tu bermakna dia telah melakukan, dapat berpegang dengan urwatul wusqa, mana tali yang kukuh, tu asal Quran. Maka orang-orang yang jahil pergilah bersusah-susah diri dengan berlelah-lelah, betul tak salah, bergebut-gebut, berpenat-penat hendak sampai kepadanya, dan bertindih-tindih mereka itu setengah atas setengahnya, berasak-rasak hingga terkadang jadi naik perempuan atas belakang lelaki. Dia bergebut-gebut, dia perempuan dah jadi perjalanan habis, jadi haram dah. Dan bersentuh mereka dengan laki-laki itu dah bercampur baur, ya. Yang menyentuh mereka, maka sudahlah dapat mereka berbagai-bagai kemudaratan agama, ya, dan dunia. Itu satu daripada benda yang tidak disabitkan dengan nas. Yang kedua, jatuh iaitu satu paku di tengah-tengah Kaabah, dinamakan oleh orang pintu pendaya dengan pusat dunia. Dia kata ni dah pusat dunia sebenarnya. Jadi dia macam Abu Nawas, tahu Nawas? Abu Nawas pandai temerang. Bila raja kata kau tak dapat jawab ni, aku kata di mana pusat bumi? Dia pun jawab, di tengah-tengah istana tuanku lah pusat bumi. Mana kau tahu? Kalau tuanku tak percaya, tuanku ukur lah sendiri. Oh, mahu tuanku nak ukur. Dia pun nak diukur. Dia pun senyum pun pandai. Itu dia jawab. Ya, itu jawab dia mahu gurau ni. Jadi perdayakan itulah pusat bumi dia. Maka dia suruh orang-orang awam tadi membuka pusatnya dah pula dah itu. Tiba-tiba pusat dia dan pertemukan pusatnya kepada paku tu. Macam mana semua karut. Ya, jaga. Ada pahaman tu. Maka bernama orang yang demikian itu sudah mempertemukan pusatnya dengan pusat bumi gitu. Saya pergi Mekah dah jumpa pusat saya dengan pusat bumi. Dan dilaknat Allah Ta'ala kiranya orang yang mengada-ngadakan rekaan itu. Itu tak sabit. Ya, tak ada mazhab yang sebut benda. Ini daripada kalam Ibn Amr. Dan bermula ini sebetulnya ada seperti dikatakan, maka kedua-dua perkara itu pekerjaan yang batil, yang tak pakai sesat. Dia kira mereka kena maksud jahat dia, dan pukat maknanya mengeliukan, pukat bagi wang, ya, mana duit yang haram diambilnya, ya. Dan suruh wang macam-macam dibawa kawan tu, orang tu bagilah duit kan, dia akal ni. Maka dia menerima wang yang haram, iaitu setengah daripada bid'ah ad-dalalah yang sesat. Ini bid'ah sesat, ya. Kemudian kata musannif, ya, telah diambil mereka itu daripada wang orang awam tadi, tujuan yang tidak betul, bid'ah yang dalalah. Wa al-mu'alif sallallahu alaihi wasallam Al-Fasul Hadil wa Ishrun Bibayani Auradil Khalwati. Ini aurat tarikat Khalwati. Fayam bagi an yadrisa fiha bisawm Iza istata'a wa yusalli as-salawatil khams bil jamaah bil masjid bi awqatiha ma'a sunaniha wa syara'itiha wa arkaniha ala ta'dil wa yusalli 12 rakatan ba'da nisful lail wa hiya salatu tahajjud kullah rakaatin yusallimu li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail masna masna wa ba'daha yusalli salas rakaatin salatul witr. Khalwat dilaksanakan sambil berpuasa. Jadi satu tarekat yang kita tarekat khulwati. Di sini khalwat. Anak khalwat mengasingkan diri. Kita dah cacat makna khalwat. Ditangkap khalwat. Orang berkhalwat pula kena tangkap. Ini istilah jawab kamu. Istilah sufi, khalwat ni tinggi kan. Kita menyendirikan diri kita untuk membina kekuatan roh. Ya, ma nafa'al qalba mislu muslatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Tidak ada satu perkara yang terlebih memberi manfaat, nak cas bateri dalam kita, ialah dua perkara. Muslah, kemudian masuk fiha fikrah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, salatul lail masna masna. Semayang malam tu, semayang malam masna masna, 2 rakaat 2 rakaat, tu maksud dia. Wa ba'daha yusalli salat rakaatin salatul witr. Dan selanjutnya dia buat 3 witir. Ya. Kita buat witir bulan puasa. Dia witir maknanya sunat muakkad yang kuat dituntut. Ialah salatul witr. Sebanyak-banyak di 11 rakaat. Khilaful aula 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu paling elok. Kalau saya nak Abu Bakar tengok keadaan, kalau dia rasa letih sangat, dia buat witir dulu. Itu kalau bangun malam kan sambung. Ada orang Melayu kita pula silap faham. Dia kata kalau dah buat witir, tulis semayang lain, dah kunci. Mana dia dapat kunci? Dia silap faham hadis. Sedangkan hadis Nabi kata la witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bermakna kalau buat witir, kan tak ada buat witir lagi, itu maksudnya. Ya. Kecuali ada pandangan ulama yang mengatakan kalau belum sebanyak-banyak boleh sambung. Dia buat witir sebelum tidur 3. Sekarang dibangun balik, dia boleh bangun awal, dia niat 1 dulu, dia niat sambung tadi. Kemudian dia buat ganjil. Tutup balik. Ada pendapat. Tapi kalau dia dah buat 11 dulu, dah habis dah sebanyak witir. Malam kan semayang lain je lah. Itu maksudnya. Bukan semayang witir tu, maknanya apa? Kunci kan. Mana kalau dia dah buat 11 lah, dah habis, tamam habis. Itu tak ada khilaf lah. Malam kan tak payah buat. Itu maksudnya. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witran fil lailah. Itu maksud hadis. Maka kalau semayang lain, elok dia buat apa? 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Kemudian selanjutnya, semayang sunat 2 rakaat terbit matahari. Dia panggil apa? Sunat isyraq. Ya, semayang tu. Jangan tinggal. Sebab tu dalam Al-Azkar bagi Imam Nawawi, apa saja amalan yang kamu dah ketemu kelebihan di semayang sunat ni, buat walaupun sekali. Habis malam semua hidup sekali buat. Sebab bila tuan malam kita tidak ketinggalan. Ya, kalau tak buat ni besok malam, oh ni tak buat dulu. Amalan pula, oh ni terlupa. Oh ni tertinggal. Oh ni pada bebal ni lah. Ya, semua tak buat. Kan? Ni tak buat, ni ada. Satu tak ada, sangkut. Loncor saya. Oh, rugi besar. Ya, biar semua tu wala sekali pun, mana wala sikit kita buat, ada bahagian. Dia beri bahagian ibadat ni ada. Bahagian ibadat ni ada. Itu di antara dia lah. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Dan kemudian semayang 2 rakaat salat isti'azah. Bukan isti'adah, isti'azah. Mohon pertolongan tuan. Minta perlindungan.
Kemudian rakaat pertama membaca surah Falaq. Ya, rakaat kedua baca An-Nas sampai Fatihah lah. Selanjutnya 2 rakaat istikharah dengan membaca ayat kursi sekali, kemudian Al-Ikhlas ya qul huwallah 7 kali pada rakaat. Ya, pada rakaat pertama dan kedua. Itu semayang istikharah, mana kita minta pilihan. Kita nak buat satu perkara kan minta pilihan untuk adab kepada Allah Taala. Ni buat pakai langgar je. Ada apa masalah sama ada 2, kita nak pilih salah satu, atau satu nak buat tidak, nak buat tidak. Itu istikharah. Tanda ta'adduban, beradab dengan Allah Taala, minta pilihan. Ya, apa nak istikharah? Talabut takhir, meminta pilih dari Tuhan. Tuhan pilih kan, kita pilih kan banyak macam nafsu macam-macam kan silap. Tu. Kemudian selanjutnya 6 rakaat duha. Siapa yang mengekalkan akan sembahyang duha, insya-Allah keturunan dia akan diselamatkan oleh Allah Taala. Yang besar tadi dalam tafsir tersebut. Kita sembahyang duha apa dia kelebihan? Murah rezeki. Oh, Melayu itu melekat. Ya, baca surah Waqiah apa? Murah rezeki. Oh, kalau dia buat murah rezeki, melekat ingat kan. Tak ada kerja lain nak rezeki. Dia tak tahu rezeki besar, rezeki kutul arwah. Dalam tu kita boleh baca itu dah besar tadi. Yang sesuai mengikut kemampuan, dan dilanjutkan dengan 2 rakaat sunat kafaratul baul. Sunat maknanya kafarah bagi dosa kencing. Kalau ada kita tersilap kan, kita minta sembahyang tu. Secara rakaat setelah Fatihah baca Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baca berapa? 7 amarat 7 kali. Salat juga merupakan salat yang menyelamatkan manusia daripada siksa kubur, ya. Dan mana elak siksa kubur, insya-Allah kekalkan sembahyang. Baca inna a'taina apa? 7 kali. Kemudian bersucilah kamu, ya. Istanzihu, bersucilah kamu sekalian daripada minal baul, daripada air kencing. Maknanya kalau buang air kecil terbiar betul-betul. Dan satu lagi selanjutnya salat 4 rakaat. Jika ada bermazhab Imam Hanafi, laksanakan 4 rakaat sekaligus straight. Ya, sembahyang tasbih. Dan bagi mazhab kita Syafi'i dilaksanakan 2 rakaat pada mana pada siang hari, bila dilakukan pada malam, ya, baik mazhab Syafi'i atau Maliki dibuat 2 rakaat. Ya, itu maknanya hilap sikit jelah walhasil 4 rakaat salatul tasbih. Paling tidak pun kita buat seumur hidup sekali. Sebaik tiap hari, tak boleh seminggu sekali dalam hari, tak boleh seminggu sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Ya, habis-habis tidak seumur hidup sekali. Kalau tak boleh juga mati dia. Tak pernah buat untuk seumur hidup, tak pernah buat tasbih. Oh, betul-betul. Tasbih bagus, sembahyang bermanja dengan Tuhan.